Selamat sejahtera, saya Faisal Zulkifli. Hari ini saya akan menceritakan mengenai coronavirus ataupun COVID-19. Coronavirus ini adalah rantaian mutasi daripada coronavirus sebelum ini. Jadi ini yang menyebabkan tiadanya vaksin untuk kita menyembuhkan virus ini dalam masa singkat. COVID-19 ini juga adalah virus yang mudah menyebar daripada manusia A ke manusia B, lalu kepada manusia C, D, E, F, G. Dan rantaian ini yang menjadikan virus ini sangat cepat untuk merebak. Sehingga sekarang virus sudah merebak ke hampir seluruh dunia, sudah mencapai 2 juta seingat saya dalam masa beberapa bulan sahaja. Oleh itu, kerajaan telah melandaskan satu dasar inovasi sosial, iaitu stay at home, di mana setiap rakyat, tidak kira pelbagai kaum Melayu, Cina, India, Kerajaan Dusun, Iban semua, telah bertanggungjawab untuk duduk di rumah. Stay at home adalah dasar yang paling utama untuk membanteras penyebaran wabak ini dengan memutuskan rantaian penyebaran itu. Selain daripada itu, setiap rakyat, tidak kira pelbagai kaum juga digalakkan untuk mengelakkan sebarang sentuhan fizikal sama ada dengan objek ataupun dengan manusia. Seluruh dunia juga telah mengharamkan untuk kita bersalaman. Sebenarnya kita menggantikan bersalaman itu dengan ini. Hal ini kerana sentuhan adalah salah satu medium utama penyebaran wabak virus ini. Jadi kita digalakkan untuk tidak menyentuh apa-apa objek. Contohnya seperti ini. Jika orang yang telah disakiti telah memegang objek itu, jadi virus itu telah berpindah merebak kepada tangan kita, dan bila kita pegang mulut atau mata, dan begitulah tersebarnya wabak COVID-19 ini. Sebab itu kita juga haruslah mengawal pergerakan, tidak keluar rumah dan tidak memimpungi apa-apa perhimpunan yang besar-besaran. Social distancing, ingat ya? Okay, jadi saya ingin akhirkan segmen saya ini dengan stay at home, kita jaga kita bebas COVID-19. Nama saya Goh Shiming dari BMFG tahun 2. Untuk menangani COVID-19, pelbagai kaum perlu menjaga kebersihan diri apabila keluar atau duduk rumah. Kita perlulah mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi seperti mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan sanitizer. Selain itu, kita juga perlulah mengamalkan etika patut yang baik, iaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu apabila patut. Seterusnya, membasuh tangan kita. Mengikut perintah kawalan pergerakan yang dibenarkan keluar memberi barangan atau makanan hanya satu orang sahaja, iaitu ketua keluarga. Apabila kita keluar, kita perlulah pakai mask dan jaga jarak anda dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter, iaitu social distancing. Pastikan anda tidak menyentuh apa-apa permukaan yang kotor dengan tangan. Kalau tersentuh, cepat-cepat basuh tangan kita. Amalan ini adalah perubahan dalam tingkah laku kita semua dalam menghentikan penyebaran wabak COVID-19. Oleh itu, pelbagai kaum perlulah memberi kerjasama dan usaha untuk menangani wabak COVID-19. Hai, nama saya Zaki Arif bin Zainuddin, nombor metrik B0518100172. Hari ini kita dapat lihat banyak negara yang terjejas disebabkan oleh virus yang melanda seluruh dunia, iaitu COVID-19. Kita sebagai masyarakat perlulah mengambil peranan masing-masing dalam menjaga satu sama lain. Contohnya, kita mestilah kerjasama dan tidak mementingkan hal sendiri. Salah satu saranan kerajaan iaitu no panic buying, #no panic buying. Terusnya, saya akan menerangkan kepada anda dengan lebih lanjut mengapa kita perlu menghentikan panic buying ini dengan secepat mungkin. Yang pertama, membeli keperluan yang berlebihan hanya akan merugikan, kerana setiap barang keperluan asas mempunyai tempoh hayat yang begitu singkat. Contohnya, roti gardenia.
Roti gardenia hanya akan bertahan selama 3 atau 4 hari saja, kemudian roti itu akan mula berkulat ataupun rosak. Pembelian secara panik hanya akan mewujudkan manipulasi harga antara barang dan keperluan asas. Contohnya, semakin tinggi permintaan sesebuah barang, semakin tinggi peluang untuk kerajaan menetapkan harga barang tersebut. So, dekat sini, marilah kita sama-sama membeli keperluan yang perlu sahaja. Jangan beli berlebihan. Terakhir adalah anda masih boleh keluar membeli barang keperluan anda setiap hari. Kerajaan telah menetapkan hanya ketua keluarga yang dibenarkan untuk membeli barangan pada satu masa. Di sini kita dapat lihat beberapa kereta yang ditahan oleh penguatkuasa jalan raya ataupun polis untuk memastikan hanya seorang saja yang dibenarkan keluar pada satu masa. Ini adalah contoh panic buying yang berlaku di salah satu sebuah negara. Akhir kata daripada saya, kita mestilah sentiasa tolak ansur antara satu sama lain. #stay at home, kita jaga kita, and no panic buying. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langkah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bukan sekadar suka-suka tetapi setelah melakukan penelitian mendalam. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP nyata memberi kesan kepada segelintir masyarakat yang memerlukan bantuan terutama golongan B40 dan gelandangan. Seperti yang kita tahu, peranan rakyat juga penting dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Antara peranan rakyat ialah kita harus saling tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Golongan yang berkemampuan hendaklah menolong golongan memerlukan, contohnya dari segi makanan, kewangan dan juga tempat tinggal bagi mereka yang memerlukan. Dengan keadaan Malaysia sekarang ni, contoh yang dapat kita lihat ialah Ustaz Abid Liu yang mana dia telah memberi teladan dan contoh yang baik kepada semua kaum, termasuklah kaum Cina, Melayu dan juga India dengan memberi bantuan kewangan, makanan serta tempat tinggal kepada yang kurang berkemampuan. Nanti ni hadiah ni. Terima kasih. Kesan positif yang dapat kita ambil daripada sikap tolong-menolong ini ialah hubungan silaturahim antara kaum semakin erat dan tiada sesiapa pun yang tersisih kerana kita semua saling tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum hendaklah saling menasihati dan memberi kata-kata semangat serta kata-kata positif antara satu sama lain agar tiada sesiapa pun yang mengalami gangguan emosi, terutama golongan yang berada di IPT dan rumah sewa, kerana mereka lah yang berada berjauhan daripada keluarga. Samping itu, kepada golongan yang berada di IPT dan di rumah sewa hendaklah bijak mengawal emosi sendiri dengan melakukan aktiviti yang berfaedah seperti memasak, mengemas rumah dan melakukan senaman yang mampu mengeluarkan peluh. Jika rindu tercipta di dada dan mengusik jiwa, hubungilah keluarga tersayang melalui teknologi yang canggih pada masa kini seperti video call dan FaceTime. Usaha terakhir sebagai rakyat dalam menangani COVID-19 ialah kita hendaklah saling berdoa mengikut agama masing-masing agar Malaysia cepat terbebas daripada virus yang mampu merajut nyawa. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum hendaklah menolak tepi isu perkauman sama ada kita ni kaum Melayu ke, Cina ke, India ataupun etnik, hendaklah berganding bahu antara satu sama lain supaya kita dapat menangani virus ini. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Fakiah Iman binti Abdul Kaham Muzakkar dan nama matrik saya adalah B0518101162. Hari ini saya akan membincangkan tentang peranan kaum dalam usaha membanteras COVID-19 tetapi dalam konteks yang lebih besar. Seperti yang diketahui ramai, Perdana Menteri kita telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilancarkan pada 18 Mac dan dilanjutkan sehingga 12 Mei dalam usaha membanteras wabak yang sedang melanda negara kita sekarang ini.
Pergerakan ini melibatkan pihak polis dan PDRM yang semestinya terdiri daripada pelbagai kaum. Jalinan kerjasama dan persefahaman antara kaum membolehkan PKP ini berjaya dijalankan dengan lancar. Pada masa yang sama, ia juga dapat mengeratkan silaturahim sesama mereka setelah mereka berganding bahu dan bekerjasama dalam menjalankan tugas memperketatkan kawalan pergerakan. Secara tidak langsung, ini membantu mengetepikan perbezaan kaum dan pendapat. Selain itu, kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai bantuan rancangan ekonomi prihatin rakyat untuk membantu rakyat yang terjejas semasa PKP. Bantuan ini telah disalurkan secara berperingkat kepada masyarakat yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan kaum penerima atau pemberi. Keprihatinan yang ditunjukkan akan menyemai rasa kasih sayang tanpa mengira bangsa dan rupa. Antara bantuan yang disalurkan adalah bantuan bakul makanan yang diberikan kepada setiap isi rumah yang berpendapatan rendah. Bantuan ini dilaksanakan oleh badan-badan NGO dan restoran, dan di sini kita boleh dapati bahawa bantuan tidak mengenal rupa dan bangsa. Seterusnya, ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara sesama kaum. Kerana negara Malaysia terkenal dengan kemakmuran, walaupun rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, sama-samalah kita bekerjasama menentang wabak COVID-19 tanpa mengira bangsa dan rupa. Duduklah di rumah, stay home and stay safe.